Saya bertugas sebagai clinical psychologist di Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Melaka sejak tahun 2017. Okey. Sebelum ni saya tamat pengajian di peringkat sarjana dalam bidang psikologi klinikal di Universiti Kebangsaan Malaysia daripada 2015 hingga 2017. Sebelum itu saya banyak bertugas di beberapa buah negeri, antaranya di Kedah, di Perlis, di Putrajaya, dan sekarang ni saya bertugas di Melaka. Sejak 2017 saya mempunyai ijazah pertama dalam bidang psikologi daripada UIA pada tahun 2000, grad pada tahun 2007. Okay, itu sikit saya punya latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Okay, dalam bidang psikologi, saya sebelum ini bertugas di Pejabat Pengarah Kesihatan Negeri sebagai pengarah di unit psikologi. Tapi kalau di Pejabat Pengarah kebanyakannya banyak kepada IO punya setting lah, okay, Industrial and Organisation, lebih kepada mengurus penjawat awam, dan juga kita buat program, dan juga dalam masa yang sama ada juga saya turun ke hospital untuk kita praktis lah apa yang telah dipelajari selama ini, supaya apa yang kita belajar tu, maknanya skill itu tidak ada kesinambungan dan tak hilang. Tapi lebih banyak kepada mengurus organisasi dan juga penyawat awam pada waktu itulah. Sehingga saya melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana dalam bidang psikologi klinikal, dan saya telah didedahkan dan banyak mendapat pendedahan dalam perkara yang lebih kepada mental health issue. Kes-kes yang kita dapat di sini adalah kebanyakannya social anxiety disorder, kita panggil social phobia. Yang mana social phobia ni adalah seseorang itu akan menunjukkan satu simptom keresahan dan ketakutan yang luar biasa, tetapi lebih menjurus kepada situasi sosial. Contohnya berada di tempat ramai, bercakap di halayak ramai, yang mana dia ada satu pemikiran tertentu yang mana dia banyak cenderung kepada memikirkan apa orang lain akan kata pada dia. Tak ada satu kajian yang spesifik yang sangat meluas tentang kita panggil prevalent study untuk fobia di Malaysia secara spesifik. Ada kajian-kajian tertentu, kalau tak silap saya ada satu kajian pada 2016. Mungkin Fikri dan rakan-rakan boleh cari tentang kajian ini. Kalau tak silap saya lah, sebab ada satu kajian yang dia buat satu systematic review, kalau tak silap saya, pada 2016. Dia ada katakan tentang, tapi dia bukan mengkaji tentang fobia secara spesifik, tetapi lebih kepada kecenderungan keresahan ataupun anxiety disorder. Yang paling jarang saya jumpa fobia dekat binatang lah kot. Sebab jarang lah yang dirujuk kepada saya fobia terhadap binatang. Yang kebanyakannya yang saya dapat adalah social anxiety disorder ataupun kita panggil social phobia. Itu saja. Jadi untuk menjawab soalan Imran tadi, sebenarnya simptom tu dia dah kesan daripada awal, cuma sebelum ni dia boleh manage. Tapi benda tu jadi sangat mengganggu ataupun dia rasa dia perlu berdakar rawatan. Cuma apabila dia berhadapan dengan satu keadaan yang mana benda tu dia tak boleh nak elak lah. Jadi
itu yang dia bertunjukkan simptom-simptom fobia yang sangat teruk sehingga mengganggu dia punya fungsi harian dia. Saya untuk menjawab soalan kamu ni, saya boleh pecahkan kepada dua. Satu, daripada segi konvensional ataupun apa yang kita selalu buat di klinik. Satu, dengan menggunakan farmakoterapi. Okey, farmakoterapi ni lebih kepada ubat-ubatan. Sekiranya seseorang itu telah menunjukkan simptom fizikal yang sangat teruk. Sebab biasanya bila seorang ni mengalami fobia yang sangat teruk, dia akan susah untuk tidur, dia akan dia akan mungkin akan ada satu isu yang lain pula. Contohnya dia akan repress, dia akan mula rasa dia akan mula rasa murung ataupun dah ada simptom-simptom murung. Okey, dan sekiranya perkara ini berlaku, kita kena stabilkan dia dulu dengan kaedah farmakoterapi, yang mana doktor akan bagi ubat-ubatan tertentu. Okey, contohnya SSRI, untuk nak manage dia punya simptom-simptom fizikal itu. Dan apabila simptom-simptom ini distabilkan, dapat stabil, barulah non-pharmacological approach ataupun kaedah bukan farmakologi ataupun kaedah bukan ubat akan datang dalam treatment regime itu, iaitu psikoterapi. Jadi dan sesi ini biasanya dia mengambil masa yang agak lama, bagi menyebabkan seorang itu secara mencapai objektif yang mana kita nak sekurang-kurangnya dia boleh mengurus. Nak tak rasa fobia langsung pada saya itu lebih baik, tetapi yang lebih rasional ataupun yang lebih realistik pada saya adalah kita set satu objektif yang mana seorang itu dia sekurang-kurangnya apabila dia nampak kucing, dia boleh urus rasa berdebar-debar dia rasa mungkin rasa nak lari, dia boleh duduk tetap di situ, dia boleh urus dengan baik walaupun simptom itu masih ada. Itu sebenarnya pada saya lebih realistik objektif yang kita nak capai untuk dalam setiap sesi terapi ataupun sesi rawatan. Okey, dan biasanya kita gunakan exposure and response prevention. Yang ada juga saya tak pernah gunakan in vivo ataupun kita tak pernah gunakan flooding. Flooding ni maknanya kita terus direct expose kepada haiwan tertentu yang dia rasa fobia. Tapi pada saya lebih menggunakan kaedah exposure and response prevention ataupun ERP untuk yang mana kita gunakan systematic desensitization untuk kita untuk saya merawat ataupun beri intervensi untuk seorang yang ada masalah fobia. Secara spesifik fobia ni saya tak terjumpa lagi. Ada sarjana Islam yang membincangkan tentang isu fobia ni lah, tetapi secara umumnya tentang psikologi, tentang psikologi manusia, saya rasa Al-Ghazali, Ibn Sina ada membincangkan tentang tentang psikologi mengikut perspektif Islam.